ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله الله هاديا وبشيرا واسم الدين وبعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini merupakan malam pertemuan kita yang ke-14 yang mana kita amat-amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan kasih sayang Allah, inayah, pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah, Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk sama-sama kita meningkatkan ilmu kita berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran yang terletak pada setiap juzuk di dalam Al-Quranul Karim. Kita ikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah, tidak dan tidak bukan untuk mencari mardatillah, nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon daripada Allah untuk Allah melapangkan dada kita, mempermudahkan pengisian kita pada malam ini. Allah memberikan rahmat kepada kita. Kita teruskan, kita masuk kepada juzuk yang ke-14. Seperti permulaan, kita perlu mengambil maklum terlebih dahulu tentang apakah surah-surah yang membentuk pada juzuk yang ke-14. Juzuk yang ke-14 seperti yang dipaparkan dan kita pun sedia maklum, dia terdiri daripada 2 surah. Yang pertama adalah surah Al-Hijr ayat 1 sampai 99. Maknanya habis satu surah Al-Hijr terletak pada juzuk yang ke-14. Dan juzuk yang ke-14 ini juga mengandungi suratun Nahli ayat 1 sehinggalah ayat nombor 128. Habis juga satu surah. Maknanya malam ni kita belajar 2 surah iaitu Al-Hijr dengan suratun Nahli, surah yang ke-15 dan surah yang ke-16 yang membentuk juzuk yang ke-14. Kita mulakan dengan surah Al-Hijr. Waktu penurunan surah Al-Hijr, dia diturunkan selepas surah Yusuf. Dan Alhamdulillah, pada juzuk yang ke-14 dan pada juzuk yang ke-13, pada juzuk yang ke-13, pada juzuk yang ke-12, kita telah pun melalui sinopsis surah Yusuf. Kita pun sudah diberitahu oleh Allah tentang apakah tujuan surah Yusuf itu diterangkan, yang mana surah Al-Hijr ini dia turun selepas surah Yusuf dan dia turun sebelum surah Al-An'am. Ini adalah maklumat yang dinukilkan oleh para ulama. Baik, kita terus kepada waktu penurunan dia. Kalau kita tengok pada waktu penurunan, kalau tuan-tuan tengok pada tahun kenabian dengan umur Rasul, surah Al-Hijr ni dia turun di antara waktu kesedihan dengan waktu Nabi nak berhijrah. Kita tahu ada 1 tahun. Tahun itu dia panggil Amul Khuzni, iaitu tahun kesedihan. Lepas tu berlakulah Isra' Mi'raj, lepas tu turunlah surah Al-Isra'. Kemudian tak lama kemudian Nabi berhijrah. Maka di antara selepas waktu tahun kesedihan, kalau kita tengok pada nota di skrin itu, iaitu pada umur Nabi 50 tahun, iaitu pada tahun ke-10 Nabi SAW menjadi Rasul. Selepas pada waktu itulah berlakunya penurunan surah Al-Hijr ini. Surah Al-Hijr ini, tujuan surah dia, kita ambil mula-mula dengan kita belajar tujuan surah. Okey, kejap. Okey, tujuan surah. Surah Al-Hijr, tujuan dia, ini tuan-tuan mengikuti sinopsis 30 juzuk.
apa yang saya paparkan, apa yang saya kongsikan daripada tujuan surah, bukanlah ia muktamad ya, bukanlah muktamad ataupun tak boleh ambil dah tujuan lain. Tidak. Okey, apa yang kita belajar pada setiap malam ini, setiap juzuk ini adalah di antara tujuan surah yang telah dinukilkan oleh para ulama. Maka saya gabung-gabungkan maklumat-maklumat itu, maka kita boleh ambil tujuan surah Al-Hijr ini Allah turunkan adalah Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita semua bahawa tiada sesiapa yang Allah akan pelihara bagi sesiapa yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan Allah Ta'ala akan jaga mana-mana manusia kalau dia beriltizam, kalau dia istiqamah dengan manhaj Allah. Maknanya dia istiqamah dengan ajaran agama. Dia istiqamah dengan Islam, dia istiqamah dengan Quran, dia istiqamah dengan wahyu ilahi. Mereka ini termasuk manusia-manusia yang Allah akan jaga, yang Allah akan pelihara. Tapi sebaliknya, sesiapa yang tidak mahu mengikut petunjuk wahyu, dia tidak mengikut nasihat para rasul, maka mereka ini diancam oleh Allah untuk Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Mereka akan dapat azab. Sebab tu pada tujuan surah ini kita ambil kita boleh pecahkan kepada dua, tapi dia fokus kepada keyword dia sebenarnya pada pemeliharaan Allah. Tajuk dia sebenarnya pada pemeliharaan Allah. Dia punya keyword dia. Maksudnya ada manusia yang dia selamat, ada manusia yang dia tidak selamat. Maka nak tahu siapa yang manusia yang selamat, siapa manusia yang tidak selamat, maka surah Al-Hijr ini 99 ayat akan menjelaskan kepada kita di antara beberapa contoh. Untuk mengukuhkan tujuan surah Al-Hijr seperti yang kita belajar pada malam ini, kita sama-sama melihat kepada ciri-ciri surah Al-Hijr. Maknanya kalau kita membelik, kita baca 99 ayat daripada ayat pertama sampai ayat nombor 99 suratul Hijr, kita akan jumpa ada beberapa ayat-ayat yang dia berbeza dengan surah-surah yang lain. Dia berbeza dengan surah Ibrahim, dia berbeza dengan surah yang sebelum dia, dan mana-mana surah. Itu dipanggil ciri-ciri ataupun kita panggil khosais bagi suratul Hijr. Di antara ciri-cirinya, kita boleh lihat kepada ayat yang ayat Quran itu dia mempunyai perkataan menjaga, perkataan hafiz. Kita kan tahu orang yang hafal Quran, hafiz kan? Orang yang menjaga Al-Quran. Ada perkataan hafadha. Okey, contoh kalau kita tengok pada ayat nombor 9. Okey, kenapa kita perlu tahu ciri-ciri ini? Kerana daripada ciri-ciri khusus inilah maka lahirnya tujuan surah tadi. Sebab kalau kita nak faham 99 ayat, tujuan surah, sebab ayat dia banyak. Jadi ayat 99 tu akan pergi ke mana? Pergi kepada objektif apa? Maka objektif surah tadi telah kita sebutkan. Jadi untuk mengukuhkan objektif surah Al-Hijr ini, maka kalau kita tengok pada ayat nombor 9, Allah menggunakan perkataan lahafizun. Perkataan apa? Lahafizun. Lahafizun tu maksudnya apa? Allah itu benar-benar memelihara. Okey. Ayat 9, Allah pelihara apa? Allah jaga apa? Allah janji untuk memelihara Al-Quran. Al-Quran pada perkataan Az-Zikr. Az-Zikra tu adalah Al-Quran. Okey, kita nampak pada ayat 9 Allah menggunakan tentang perkataan lahafizun untuk memelihara. Okey, kita tengok ayat lain. Kalau kita buka ayat nombor 11, ayat nombor 17, Allah sebut tentang pelihara juga. Tapi Allah pelihara apa? Allah memelihara langit, yang langit ini tempat-tempat para malaikat, yang mana kalau para malaikat mereka berbincang, mereka berbual tentang wahyu Allah, maka ada syaitan-syaitan yang mereka akan curi berita langit tu. Maka Allah Ta'ala jaga langit itu dengan bintang-bintang yang digunakan untuk merejam
mana-mana syaitan yang cuba mencuri berita langit. Jadi pada ayat 17 ni kita jumpa perkataan wahafilnaha. Saya dah warnakan dengan warna merah, lepas tu saya letak pula dalam kotak warna hijau tu. Cuba tak perkataan pelihara. Maknanya ayat 17 dengan ayat nombor 9 sama. Sama dari sudut apa? Allah memelihara. Cuma memelihara berbeza. Ayat 9 pelihara Al-Quran. Ayat nombor 17 memelihara langit. Tapi dia punya tujuan dia pada fokus tentang Allah menjaga. Okey. Kita tengok ayat lain. Kalau kita baca pada ayat lain, kita akan jumpa tentang, kita tak jumpalah perkataan hafazah tu, perkataan lahafizun tadi. Tapi kita jumpa dari sudut makna Allah dia jaga hamba-hamba dia daripada anak Adam. Ini ayat nombor 42. Ayat ini kalau kita baca, Allah Ta'ala telah menyebut kepada Iblis. Contoh kena baca ayat nombor 41, 40, 40. Ayat ni sebenarnya cerita pasal Iblis. Yang Iblis, dia telah berjanji untuk menghasut anak-anak Adam. Tetapi pada ayat nombor 42, Allah kata tak semua anak Adam engkau boleh hasut dia. Kata Allah, aku akan jaga dia. Ayatnya berbunyi, Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Maka Allah kata, sesungguhnya hamba-hambaku tidaklah ada bagimu. Mu tu siapa? Mu tu merujuk kepada Iblis. Sebarang kuasa untuk menyesatkan mereka. Ini menunjukkan bahawa Allah kata, Iblis kau tak ada kuasa nak sesatkan hambaku. Jadi menunjukkan Allah menjaga hamba-hambanya. Kemudian kita lihat lagi. Waktu kita baca ayat 95, ni ayat dah hujung sebab ayat semua kan 99. Ni ayat hujung sekali. Surah Al-Hijr, kita akan jumpa ayat ini yang Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu ayat jaga? Allah kata, Inna kafainakal mustahzi'in. Allah Ta'ala sesungguhnya kami tetap akan menjagamu Muhammad daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan engkau. Jadi kita jumpa dekat ayat ini, dia fokus tentang apa? Allah menjaga, memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau berdasarkan 4 ayat ini, kita jumpa pengulangan tentang Allah jaga, Allah pelihara, Allah pelihara. Okey, kita tengok lagi ayat yang berbentuk pelihara. Okey, kita buka ayat nombor 82, kita boleh lihat kepada perkataan aman. Aman. Kan kita tahu aman, sentosa kan aman. Dalam surah Al-Hijr, Allah ada 2 kali menggunakan perkataan aminin. Ayat 82 dan ayat nombor 46. Saya dah warnakan dengan merah dan saya hijau, saya letak dalam kotak. Jumpa tak perkataan aminin. Aminin maknanya aman yang banyak. Aman. Ayat nombor 42 sebenarnya cerita tentang penduduk Al-Hijr. Penduduk Hijr ni lah nama surah itu Suratul Hijr. Iaitu kaum Samud lah mudah dia. Maknanya kaum Samud ini, penduduk Hijr ni, mereka pergi memahat gunung-gunung sebagai tempat tinggal yang mereka rasa tempat tinggal itu adalah aman. Dia kata aminin. Allah kata minal jibali buyutan aminin. Okey, aman. Okey. Pada ayat yang lain, kita jumpa pula ayat nombor 46, Allah juga mengulang tentang perkataan aman. Tapi ayat 46, aman waktu bila? Aman apabila masuk ke dalam syurga. Udkhuluha bisalamin aminin. Okey, aman. Okey. Kalau kita berhenti pada ayat-ayat ini, kita jumpa ada 2 perkara kan. Mula-mula tadi Allah kata dia menjaga. Lepas tu pula pada 2 ayat ini pula Allah kata ada perkataan aman. Ada kaitan tak perkataan Allah menjaga dengan perkataan aman? Ada kaitan. Lepas tu kita lihat lagi ada beberapa ayat lain yang Allah lawan kepada perkataan aman, Allah lawan kepada perkataan Allah menjaga. Pada ayat yang kita bentangkan sekarang ni pula, Allah Ta'ala tidak menjaga. Tuan-tuan ingat lagi tujuan surah tadi? Kalau orang, maksudnya kenapa surah Al-Hijr ni tujuan dia adalah cerita tentang Allah menjaga hamba dia, ada yang Allah tak jaga hamba dia. Kita jumpa ayat-ayatnya memang menjurus kepada tujuan surah itu. Jadi kalau kita baca ayat nombor 4, ini cerita yang Allah tak jaga. Allah tak selamatkan mereka. Contohnya pada ayat nombor 4.
Ayat nombor 4 ni Allah sebut umum. Mula-mula ayat tau. Ini ayat mula-mula ni. Ayat nombor 4. Jadi, kita dah belajar kan. Kita dah tahu. Mengikuti kelas juzuk ni, sinopsis juzuk ni, tuan-tuan dah dapat satu maklumat. Kalau baca Quran, jangan lupa berhenti sekejap tengok pada permulaan. Permulaan surah itu. Ha. Jadi dekat permulaan surah pun, macam ayat 4 ni, kita jumpa tentang Allah sebut tentang ada penduduk negeri yang Allah kata dia tak selamat. Allah kata wama akhlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Allah kata dan tidak kami hancurkan. Maksudnya ayat nombor 4 ni, ayat 4 ni belum masuk ayat yang ke-10 ke-20 ke ayat 4 dah permulaan dah. Allah menyebut tentang ada penduduk negeri yang kalau sampai waktu dia tu dia akan dibinasakan. Jadi kalau baca permulaan ayat dah sebut binasa-binasa ni, maka itulah di antara clue dia untuk faham keseluruhan ayat. Okay, kita baca lagi. Waktu kita baca ayat nombor 44, kita jumpa Allah menyebut tentang kaum Samud yang Allah binasakan. Kaum Samud ni adalah Ashabul Hijr tadilah. Kalau kita baca ayat ni bentuk tak selamat kan? Allah tak jaga pun. Ayat kata fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka apa yang telah mereka usahakan itu langsung tak boleh tolong mereka sedikit pun. Jadi kalau kita baca ayat ni, betul lah. Ayat ni cerita tentang ada golongan manusia yang Allah Ta'ala kata apabila Allah binasa dia tak selamat. Tak ada siapa boleh tolong. Okay, selesai tentang ayat-ayat ini. Okay, kemudian kita lihat satu lagi ayat. Untuk mengukuhkan tujuan surah. Kita tengok satu lagi ayat. Contohnya ayat nombor 8. Ni pun ayat mula-mula juga ni. Ayat nombor 8 ni ayat yang Allah menyebutkan tentang malaikat. Dia akan turun kalau sampai pada tempoh nak azab. Allah Ta'ala kata, ma nunazzilul malaikata illa bilhaq wa ma kanu idzan munzarin. Tiadalah kami turunkan malaikat melainkan dengan cara yang sungguh layak. Dan pada ketika itu, mereka tak akan lagi diberi tempoh, maknanya azab dah nak turun. Tak ada lagi nak tangguh. Jadi kalau kita baca ayat nombor 8 ni, kalau kita amati betul-betul, Allah cerita pasal azab tak? Ya, Allah cerita pasal azab. Jadi kalau kita kumpulkan ciri-ciri khusus yang kita sebut tadi, kan, surah Al-Hijr ni, tentang Allah sebut tentang ada yang Allah jaga, ada ayat pasal aman, lepas tu ada yang Allah tak jaga, maka surah ini, sebab tu kita nyatakan tujuan surah ini begini. Surah Al-Hijr ini Allah nak jelaskan kepada kita, Allah tak akan pelihara, Allah tak akan beri dia keselamatan kalau dia mendustakan ayat-ayat Allah. Tetapi Allah akan beri dia keselamatan. Allah akan jaga dia kalau dia beriltizam dengan manhaj Allah, dengan Al-Quran, dengan Islam dan sebagainya. Okey, untuk kita memahami keseluruhan ayat ini, kita dah tahu tujuan dia. Tujuan tu paling besar sekali. Tujuan tu. Kita dah tahu tujuan, kita lihat sinopsis ayat dia. Okey, waktu kita lihat sinopsis ringkas suratul Hijr, yang ini saya buat dalam bentuk kumpulan-kumpulan ayat yang besar. Sebenarnya ini lagi mudah nak faham. Okey, ini ada lima pecahan, potongan-potongan ayat. Okey, kalau ayat 1 sampai ayat nombor 15, okey, tengok ini ayat mula-mula ya. Ni ayat 1 ni, kat ayat 15 ni Allah menyebut tentang sunnatullah. Sunnatullah tu apa? Sunnatullah tu adalah ketetapan yang tak boleh ubah. Maknanya Allah telah menetapkan siapa yang mendustakan para rasul, dia akan dapat azab. Sebab tu ayat 1 sampai ayat nombor 15, dia berkisahkan tentang Allah telah menetapkan sesiapa yang dia itu mendustakan para rasul, dia akan ditimpa azab. Itu adalah ayat 1 sampai ayat nombor 15. Lepas tu, ayat 16 sampai 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengukuhkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Tuhan yang satu. Sebab kita kena tahu bahawa kalau surah itu adalah surah Makkiyah. Sebab tu saya duk ingatkan tuan-tuan. Tapi waktu
waktu yang kita belajar malam ni saya tak ulanglah balik apa tu makiyah tu sebab kita dah belajar tentang makiyah tu, tapi saya ingatkan sikit. Saya ingatkan semula sebab kalau kita baca ayat 16 sampai 25 ni, kita jumpa tentang ayat-ayat itu Allah memaparkan bukti kekuasaan Allah yang ada di alam semesta ini. Alam sekeliling ni Allah Ta'ala sebut tentang penciptaan dia. Untuk apa? Untuk membuktikan dia tu berkuasa. Apabila ayat-ayat macam ni, itulah style ayat yang ada pada surah Makkiyah. Kerana surah yang masih lagi Nabi berada di Mekah belum hijrah, maka surah-surahnya berfungsi untuk menakut-nakutkan, membersihkan keimanan, jangan mensyirikkan Allah, mengesahkan Allah. Jadi bagaimana nak pergi kepada mengesahkan Allah? Maka Allah Ta'ala membuktikan bahawa dialah itu berkuasa satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 42 sampai ayat nombor 50, Allah menyebutkan tentang kisah kehidupan manusia dan tempat kembali manusia itu di hari akhirat. Ni dia nak pergi kepada hari akhirat dah. Ayat 42 sampai ayat nombor 80. Okay, ayat ni kita letak dalam kumpulan-kumpulan ya, maqati' ayat. Dia panggil apa? Kelompok-kelompok ayat. Okey. Kemudian ayat 51 sampai 84 Allah menyebutkan contoh siapakah golongan manusia yang tidak selamat. Ingat tadi tujuan surah? Ingat balik tujuan surah Al-Hijr apa? Maka ayat 51 sampai 84 Allah menunjukkan kita contoh siapakah manusia yang tidak selamat. 51 sampai 84. Contoh yang terang-terang Allah sebut. Jadi tuan-tuan kena buka lah Al-Quran tu. Ayat 51 sampai 84 tu siapa dia yang mereka ini tidak selamat. Maka kalau tuan-tuan baca dekat surah Hijr tu, tuan-tuan akan jumpa kisah-kisah para nabi lah dekat ayat tu. Contohnya kisah kaum Lut, kita sudah maklum. Itu kena baca, duduk dekat ayat 51 sampai 84. Lepas tu kisah Nabi Allah Syuaib, duduk dekat kumpulan ayat 51 sampai 84. Kemudian kisah kaum Samud. Kaum Samud ni yang menjadi nama surah Al-Hijr itu, duduk pada ayat 51 sampai 84. Kemudian pada penghujung surah Al-Hijr, Allah Ta'ala menyebut tentang penciptaan alam ini, dia ada tujuan, dan Allah menciptakan manusia ni pun dia ada tujuan dia. Itu pada penutup ayat nombor 85 sehingga ayat nombor 89. Yang ini kita kumpulkan ayat-ayat dalam kumpulan-kumpulan yang tertentu. Nama pun sinopsis seringkas. Kita bukan pergi kepada ayat berayat. Tapi kelima-lima kumpulan ayat-ayat ini akhirnya dia pergi kepada satu objektif. Seperti yang telah kita paparkan di awal-awal pengisian. Jadi untuk nak lebih ada feel, nak lebih ada penghayatan ya. Sebab kita belajar sinopsis ni tuan-tuan, kita tidak mendalami ayat by ayat. Tapi kalau tuan-tuan dah tahu tujuan surah itu, lepas tu tuan-tuan dah tahu kumpulan-kumpulan ayat dia, waktu kita baca ayat by ayat tu, dia lebih lagi akan menambahkan penghayatan dia. Sebab kita nak baca laju Quran kan. Jadi kita kena tahu tujuan dia apa. Tapi kalau nak ada lebih penghayatan lagi, nak ada feel tu kan, kalau kita nak rasa ayat tu, ada penghayatan tu, itu kita kena tadabbur ayat berayat. Itu kita kena kita kena pergi kepada modul tadabbur ayat. Baik, kita lanjutkan kepada kepada surah yang lain. Okay, kita dah habis suratul Al-Hijr. Kita terus pergi kepada surah An-Nahli. Okay, suratul Nahli. Alhamdulillah selesai surah Al-Hijr.
Kita pergi kepada Suratul Nahli 128 ayat. Tapi kalau kita tengok surah ni sebelah-sebelah kan. Suratul Nahli dengan surah Al-Hijr. Tuan tulis dekat nota tu. Tulis dekat Quran dekat nota. Surah Al-Hijr ni dia berbentuk macam ancaman berat juga tu. Dia berbentuk ancaman macam menakut-nakutkan. Kalau ayat surah Hijr ni, ayat kita belajar, ingat tak tujuan tadi kan? Mula-mula jumpa mukaddimah ayat saja, ayat bentuk tentang Allah akan turunkan malaikat, nak turunkan azab. Tapi waktu belajar dekat suratul Nahli, dia beza. Dia pergi kepada bentuk memujuk. Pergi kepada bentuk menginsafkan dari sudut mereka mengenang nikmat-nikmat. Sebab tu surah tu namanya An-Nahli. An-Nahlu tu apa? Lebah. Sebab kita tahu lebah tu keluar apa? Keluar madu. Tapi dekat nama Al-Hijr, dia lain. Okay. Kita terus masuk kepada surah An-Nahli. Baik. Suratul Nahli, kita terus pergi kepada kandungan utama surah. Kemudian baru kita masuk kepada ciri-ciri surah. Lepas tu baru kita pergi kepada tujuan surah. Saya ubah metodologi untuk suratul Nahli. Kalau surah Hijr tadi kita sebut tujuan surah dulu. Lepas tu baru kita belajar ciri-ciri surah. Ni saya letakkan ciri surah dulu, baru kita masuk tujuan surah. Sebenarnya sama saja. Hujungnya dapat tahu objektif surah. Kita lihat kandungan suratul Nahli yang ada lebih kurang dalam 128 ayat. Okey, kandungan dia kita boleh pecahkan kepada dua kandungan yang utama. Kita pecahkan kepada dua kandungan utama. 128 ayat tu. Okey, kandungan yang pertama, dia berkaitan tentang wahyu yang telah diturunkan oleh para malaikat. Dia suratul Nahli ni, dia menekankan tentang wahyu tu. Apabila sebut tentang wahyu, tentu dikaitkan dengan Rasul. Nampak tak? Penurunan wahyu, dia mesti ada kaitan dengan kerasulan. Sebab wahyu takkan turun kalau tidak ada Rasul. Maksudnya setiap Rasul dia akan mendapat wahyu. Nanti kita akan buktikan pembahagian dua ni. Kat mana boleh dapat pembahagian. Belajar sinopsis, terus ada dua je. Ada dua je pembahagian ayat dia. Sedangkan ada 128 ayat. Kita akan tunjukkan nanti. Macam mana kita nak dapat dua tajuk yang besar dalam An-Nahli 128 ayat tu. Kemudian yang kedua, topik yang besar dalam suratul Nahli ni, cerita tentang nikmat-nikmat Allah selain nikmat wahyu. Okey, sebab wahyu nikmat. Nikmat yang paling besar yang Allah beri adalah nikmat wahyu yang fungsinya adalah untuk memberikan petunjuk. Betul? Tapi dalam suratul Nahli, bukan sekadar Allah sebut tentang wahyu itu, tetapi Allah juga menyebut tentang nikmat-nikmat lain yang datangnya dari Allah. Jadi, pada topik yang kedua ni sebenarnya dia nak menekankan kepada ketuhanan. Dia nak bawa kepada mentauhidkan Allah. Jadi dua topik ni kan surah Makkiyah. Cerita pasal kerasulan, cerita pasal ketuhanan. Ketuhanan tu cara dia dengan mengungkit, dengan memaparkan apakah nikmat-nikmat yang Allah telah beri. Tapi nikmat paling besar pada wahyu. Okay, dah dapat dua maklumat ini, kita buktikan macam mana boleh dapat dua topik besar ni. Kita kan tak hafal suratul Nahli. Ada yang hafal, Alhamdulillah. Macam saya memang tak hafal suratul Nahli. Tapi kalau kita dengar orang baca, katanya kawan kita, awak tengah buat apa tu? Tengah baca suratul Nahli. Saya tahu tujuan surah tu apa. Dia ada dua topik yang besar. Dia tanya macam mana awak tahu? Inilah fungsi kita belajar sinopsis. Kita belajar tujuan surah. Okey. Kita tengok buktinya, cara nak membuktikan dia, kita tengok ayat yang mula-mula. Penting tengok muqaddimah. Waktu kita baca ayat nombor 2, pasal apa ayat nombor 2 tu? Cuma amati betul-betul ayat tu sebenarnya berkisahkan tentang apa? Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi. Dia, iaitu Allah,
telah menurunkan malaikat membawa roh. Roh kat situ merujuk kepada wahyu. Malaikat membawa wahyu dengan perintah Allah kepada sesiapa yang Allah kehendaki wahyu itu nak diberi daripada hamba-hambanya. Kalau kita baca ayat 2, ayat mula-mula nombor 1 lah. Tapi ini permulaan. Kalau kita baca Al-Hijr tadi, permulaan pasal azab. Kita baca surah An-Nahl pula, permulaannya tentang wahyu. Okey, lepas tu apabila wahyu itu Allah turunkan kepada mana-mana hamba Allah, para nabi itu, maka dalam wahyu itu Allah pesan. Pesan apa? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Maka Allah kata dalam wahyu Allah turunkan, Allah pesan kepada sesiapa yang dapat wahyu itu, mereka hendaklah memberikan amaran. Maksudnya, siapa yang dapat wahyu tu? Rasul. Maka Rasul tu fungsinya buat apa? Anziru. Memberikan amaran kepada manusia. Kena bagi tahu kepada manusia bahawa la ilaha illa ana fattaqun. Tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu bertakwalah kamu kepadaku. Jadi kalau kita tengok ayat 2, betul tak pada topik yang pertama yang kita paparkan permulaan tadi? Maknanya wahyu itu nikmat tak? Nikmat yang paling besar sekali. Tapi datang dari siapa? Datang dari Allah. Jadi apabila sebut wahyu, dia mesti kaitkan dengan Rasul. Kita baca pula ayat nombor 3, kita baca ayat nombor 3, 4 dan 5. Ni permulaan surah An-Nahl. Kita akan jumpa ayat tu pasal apa. Kita baca ayat 3, 4 dan 5. Kalau kita amati betul-betul ayat 3, 4 dan 5 ni kan pasal nikmat. Nikmat selain wahyu Quran. Allah Ta'ala kata apa? Khalaqas samawati wal arda bil haqq ta'ala amma yushrikun. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wal an'ama khalaqaha. Ni kita baca sampai hujung lah sebab waktu kita agak pendek untuk saya baca ayat dia. Okey, kita boleh rujuk Quran. Kenapa saya warnakan merah? Sekejap lagi saya akan tunjukkan sebab dia. Kenapa saya warnakan perkataan merah itu khalaqa. Tapi kalau kita baca ayat 3, 4 dan 5, tuan-tuan boleh jumpa nikmat apa dekat situ? Nikmat Allah cipta langit bumi. Nikmat Allah ciptakan manusia. Nikmat ada binatang-binatang ternakan. Binatang-binatang inilah diambil kulit dia, dibuat pakaian supaya kita tidak kesejukan dan lain-lain faedah. Seperti mana kita makan daripada binatang ternakan tu. Jadi kalau kita ambil masa sekejap sebelum baca ayat yang berikutnya, kita gabung antara ayat yang kedua dengan ayat yang ketiga, 4, 5 ni, maka kita akan dapati mula-mula Allah dah sebut tentang nikmat. Sebab itu kita nyatakan tadi permulaan, nampak tak permulaan kita buat dua maklumat ini. Ada cerita tentang nikmat wahyu yang Allah bawa turun, kemudian nikmat-nikmat selain wahyu. Jadi pada pembukaan surah ini sudah beritahu kepada kita yang kita baca 128 ayat nanti dia nak fokus tentang apa? Nak berkisahkan tentang apa? Dia berkisahkan kepada dua topik ini. Selesai? Okey, kita lihat lagi beberapa ciri-ciri khusus surah An-Nahl. Okey, jom kita masuk kepada ayat dia. Surah An-Nahl ni, okey, ni ciri khusus yang pertama. Ciri khusus yang pertama, kalau kita baca Al-Quran keseluruhan lah, termasuk surah An-Nahl, dalam surah An-Nahl ni tuan-tuan akan jumpa perkataan Allah beri wahyu kepada lebah. Dalam Quran, kita tahu yang dapat wahyu mestilah Nabi, betul tak? Kan malaikat, Nabi kan, ni kaitan dengan wahyu. Tetapi dalam Quran, ada yang bukan manusia, dia bukan malaikat, tapi dia dapat wahyu. Siapa dia? Lebah, langit dan bumi. Okey, cuma bukanlah kita sebut perkataan wahyu tu macam wahyu berbentuk Al-Quran tu, bukan. Tapi Allah nak menyebutkan waktu Allah nak perintah kepada lebah tu, Allah menggunakan perkataan wahyu. Maksud dia adalah specialnya pada surah An-Nahl ni adalah Allah menyebut tentang ada makhluk lain
yang dia dapat wahyu. Antaranya adalah lebah. Sebab tu dia menjadi nama surah. Okey, cuma kita tidaklah terjemahkan perkataan wahyu itu wahyu macam para nabi dapat tu. Ulama menterjemahkan dia sebagai apa? Memberi ilham. Tetapi perkataan pada ilham tu Allah guna perkataan wahyu. Maknanya ada sesuatu yang khusus pada lebah itu sehingga kan Allah menggunakan dengan perkataan wahyu. Tuan-tuan bukalah pada ayat nombor 68 cerita tentang lebah. Tapi tak terjemah dia Allah memberi wahyu, tetapi diterjemah dia memberi ilham. Tetapi betapa besarnya perkataan wahyu itu. Jadi kalau kita baca ayat nombor 68, kan kita akan jumpa Allah kata pasal lebah ni apa? Allah menyebutkan dengan kalimah, Allah Taala kata dengan kalimah kepada Allah kata wa auha rabbuka ilan nahli. Perkataan wa auha. Maka dia special kat situ. Okey, wahyu tadi. Maknanya wahyu, lepas tu kait dengan lebah. Okey, nampak tak? Lebah dia adalah haiwan. Wahyu dia adalah ilham dari Allah. Jadi ada tak kaitan dengan pembahagian kita sebut tadi? Ada wahyu dan ada nikmat lain selain daripada wahyu Quran. Okey, jadi kaitan. Okey, kita teruskan ciri lain. Okey, surah yang paling banyak di dalam Al-Quran menggunakan perkataan Allah mencipta, dia mencipta, dia mencipta. Dalam suratul Nahl ni ada 7 kali. Kenapa pada perkataan mencipta ini nak bawa kepada apa? Nanti hujungnya kita nak dapat mesej apa daripada Allah mencipta ni? Jadi kita akan sebutkan. Kita tengok dulu pengulangan perkataan Allah mencipta ni 7 kali. Dan nota tu saya dah sebutlah. Jadi saya tak perlu nak baca lah ayat berapa. Nanti tuan-tuan cari dalam Quran. Kalau saya tersilap kod ayat dia, tolong tegur ya. Okay, tengok. Saya bagi contoh. Tengok contoh dia. Ada 7 kali kan? Tapi saya ambil beberapa contoh saja. Okay, tengok di nota tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa contoh ayat 48 dengan ayat nombor 8. Dan dibulatkan perkataan khalaqa. Pada ayat nombor 48 jumpa perkataan khalaqa, ayat nombor 8 cerita tentang wa yakhluqu. Allah sentiasa menciptakan. Wa yakhluqu dengan khalaqa sama. Ru'wat dia khalaqa ini kepada bentuk. Ni dia panggil kata kerja bentuk yang dah lepas. Itu beza je. Tapi dia fokus kepada Allah menciptakan. Jadi saya sebut 2 contoh saja. Nanti carilah, bukalah Quran, bulatkanlah. Pada ayat sebut ni, ayat 3 ni. Semua ni tolong bulatkan. Okey. Menunjukkan ciri-ciri bezanya. Okey, kenapa dengan khalaqa tu? Kejap lagi kita akan sebutkan. Okey. Tengoknya perkataan Allah telah menciptakan. Dia telah menciptakan. Okey, ada 7 kali. Kemudian kita tengok ciri lain. Surah yang paling banyak menyebutkan tentang perkataan ja'ala lakum. Dia telah menjadikan untuk kamu. Ni special ayat ni tau. Maksudnya ayat ni, kalau kita ambil ayat mula-mula tadi kan, kita ambil ayat Allah telah menciptakan. Ulang kali, dia telah menciptakan, dia telah mencipta. Apabila sebut dia telah mencipta, kita dapat satu maklumat, oh Allah lah yang pencipta. Lepas tu kita baca dalam bab lain, kita jumpa Allah ulang 8 kali menggunakan perkataan ja'ala lakum. Dia telah menjadikan untuk kamu. 8 kali tu. Dia telah ingat, dia tu Allah. Lepas tu ayat yang sangat kalau orang baca ayat ni, kalau dia faham betul-betul, dia akan jumpa perkataan Allah kata, Allah ulang sampai 8 kali. Dia telah menciptakan untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu, untuk kamu. 8 kali. Kita boleh tengok dalam nota tu, saya telah nyatakan ayat-ayatnya. Tapi nanti kalau buka Quran, bulatkanlah, gariskanlah Quran tu. Biar conteng tak apa. Sekurangnya kita tahu, nanti kalau kita conteng, kita catat, nanti tahun depan baca balik satu hari teringat. Kenapa aku bulatkan khalaqa ya? Kenapa bulat ja'ala lakum tu? Sangat penting. Jadi kalau kita faham ni kan, Allah ulang sampai 8 kali. Okey, saya bagi contoh. Ayat nombor 81 lah, ada 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul har. Sampai habis ayat lah. Okey, jumpa tak ja'ala lakum 3 kali. Allah boleh je guna sekali.
Tapi Allah guna 3 kali. Ini contoh ayat nombor 81. Kalau tuan-tuan nak tengok pada ayat lain yang ada ja'ala lakum, nanti tuan-tuan carilah seperti mana ayat yang telah saya berikan. Saya sebut contoh pada tuan-tuan perempuan. Okey, tuan-tuan dan perempuan. Okey, sekarang kenapa kita perlu cari ayat khalaqa dengan ja'ala lakum? Okey. Kalau kita belajar, sebenarnya ada perbezaan antara telah menciptakan dengan telah menjadikan. Sebenarnya sama je. Dia sumber dia sama. Allah tu yang satu. Okey, sebab kena ingat. Tapi ada bezanya pada kalau Allah guna khalaqa, dia ada mesej lain kalau Allah gunakan ja'ala. Okey, jawapan dia begini. Okey, ni saya rujuk dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab hafizahullah dalam kaedah tafsir. Dia kata macam ni. Kalau Allah gunakan perkataan khalaqa, sebenarnya apa yang Allah guna pada khalaqa itu sebenarnya Allah nak tekankan kepada Allah Ta'ala nak mengagungkan dia sebagai pencipta. Dekat situ. Maksudnya kalau Allah guna khalaqa tu, Allah nak menyebut tentang Allah Ta'ala nak mengangkat diri dia yang sebagai pencipta. Dan apa yang dia cipta tu hebat. Dekat situ. Tapi kalau Allah guna perkataan ja'ala, dia lebih kepada sudut nak bagi tahu kepada kita tentang manfaat, faedah yang Allah telah jadikan tu. Nampak tak beza kan? Dua sudut. Sebenarnya dia pergi kepada ja'ala pun macam mencipta juga. Sebab Allah yang cipta. Kita je ubah perkataan menjadikan. Tapi sebenarnya sudut pandang dia, kalau Allah menggunakan khalaqa, sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita apa? Allah Ta'ala nak suruh kita kenang. Tengok siapa pencipta tu. Hebat tak pencipta tu? Hebat tak apa yang dicipta tu? Tapi kalau jumpa perkataan ja'ala, maka kita jumpa perkataan 8 kali kan ja'ala lakum, maknanya apa yang telah Allah jadikan itu sebenarnya Allah Ta'ala suruh kita renung, tafakur tentang manfaatnya, faedah yang besar pada apa yang telah Allah ciptakan itu. Okey, jelas kat sini. Okey, kita lanjutkan lagi. Surah An-Nahli ini, surah yang paling banyak mengulang perkataan ni'mat. Dia menggunakan perkataan nikmat tu ada 9 kali. Okey, tuan-tuan tolong ingat yang 2 ciri tadi, khalaqa, ja'ala lakum dan ciri ketiga. Sebab nanti kita nak combinekan semua maklumat ni, kita nak jadikan ia sebagai objektif surah An-Nahli. Okey, 9 kali. Saya tunjukkan contoh dan nota tu saya dah tulis dah. Saya dah bawa. Nanti kerja tuan-tuan lah yang pergi buka terjemahan. Jangan rujuk nota ni saja. Kalau boleh Quran terjemahan yang tuan-tuan rujuk baca tu tolonglah bulatkan, gariskan. Kalau tidak nanti, sebab kita nak guna Quran kan, nota ni sebagai panduan saja. Saya bagi tu, saya tunjukkan contoh dia. Saya buat 2 ayat, contoh ayat 18 dengan 53. Jumpa tak perkataan nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pada ayat nombor 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jumpa tak perkataan nikmat? Ini baru 2. Tapi kalau kita buka semua sekali ada 9. Kenapa Allah ulang banyak nikmat? Lepas tu tadi perkataan kita belajar apa? Dijadikan untuk kamu. Lepas tu sebut tentang nikmat. Okey, kita dah dapat dah macam, weh, Allah Ta'ala nak sebut pasal nikmat ni. Allah Ta'ala nak sebut tentang manfaat yang diciptakan ni. Okey, kita baca lagi. Tengok. Dalam surah An-Nahli, Allah di antara salah satu surah ya, yang paling banyak, salah satu daripada 2 surah ni yang paling banyak menggunakan perkataan sakhara. Sakhara ni maksudnya Allah telah menundukkan. Kalau bukan disebabkan Allah Ta'ala yang paksa, Allah Ta'ala yang suruh makhluk dia tu tunduk, mungkin benda tu tak akan tunduk pada kita. Tunduk bentuk macam mana? Kita tengok ayat nombor, Allah sebut sebanyak 4 kali. Contoh ini. Allah tundukkan apa? Tengok ayat nombor 12. Ada 2 kali jumpa kat situ. Contoh ya, Allah kata apa? Apa yang Allah telah tundukkan? وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Jumpa tak perkataan sakhara? Okey, kalau kita tengok terjemahan,
Saya tak bawa lah terjemahan dia, jenuh pula saya nota, saya nak masukkan terjemahan. Tuan-tuan lah kena tengok terjemahan. Tapi kalau kita baca ayat nombor 12 ni, sebenarnya Allah nak tundukkan apa? Allah Ta'ala telah tundukkan malam. Allah Ta'ala telah tundukkan siang. Allah Ta'ala telah tundukkan matahari. Allah Ta'ala telah tundukkan bulan. Allah juga telah tundukkan bintang-bintang. Kenapa maksud tunduk ni? Maksudnya Allah lah yang jaga malam, jaga bintang, jaga matahari, jaga bulan. Kalau Allah tak jaga, kalau Allah yang tak uruslah matahari bulan tu, kalau matahari tu bergerak sedikit saja pada orbit dia, habis dunia ni. Begitu juga dengan bulan. Okey, selesai kat situ. Okey, kita carilah nanti empat tempat ni apa lagi yang Allah tundukkan itu. Saya bagi contoh dah, bagi ayat dah. Jadi berdasarkan kepada ciri-ciri ini, maka lahirlah tujuan surah ni. Apa tujuan surah ni? Suratun Nahli adalah tujuan surah ini. Allah Ta'ala nak suruh kita semua esakanlah Allah itu. Kenapa? Kerana dia adalah sumber segala nikmat. Sama ada nikmat akhirat, macam nikmat kita belajar nikmat wahyu Quran tadi, ataupun nikmat wahyu, nikmat petunjuk, ataupun nikmat dunia. Nanti saya akan sebut contoh nikmat dunia kejap lagi. Tapi kita ambil tujuan ni. Kita setuju tak tujuan surah ni macam ni? Macam mana kita boleh dapatkan tujuan surah macam ni objektif dia? Sebab kita tengok kalimah-kalimah tadi. Allah telah menciptakan. Sebab apabila sebut Allah telah menciptakan khalaqa, tujuan dia adalah untuk kita melihat siapa pencipta tu. Jadi bawa kepada tauhid. Lepas tu kalau perkataan ja'ala lakum, jumpa perkataan ni'mat-ni'mat, jumpa perkataan Allah menundukkan semua untuk kita. Maka tujuan surah ini, apabila kita baca surah An-Nahl 128 ayat itu, sebenarnya Allah Ta'ala nak suruh kita ni mengikhlaskan ibadat kita hanya semata-mata kerana Allah. Kerana apa? Segala nikmat yang kamu dapat hidup kat muka bumi ini adalah semuanya daripada sumber yang satu. Dan kita tutup surah An-Nahl ini dengan sinopsis ayat. Tapi saya tak bawa ayat by ayat. Saya nak fokus sinopsis ayat kepada 23 nikmat Allah dalam surah An-Nahl. Okay, kita tengok 23 nikmat. Secara tak langsung dia pergi kepada sinopsis ayat by ayat lah. Okay, nak tahu 23 nikmat itu apa? Siapa sini yang selama ni dia baca surah An-Nahl, dia tahu ada 23 nikmat? Tepuk dada, tanya iman. Tanya, tak perlu jawablah. Tanya, betul tak? Kalau kita tak belajar, mungkin kita tak ada masa nak kira berapa nikmat Tuhan. Sayangnya lah. Tapi kalau kita baca surah An-Nahl ni, rasanya tak padan kita ni, ibadat kita ni tak padan dengan nikmat yang Tuhan beri pada kita sebenarnya. Tapi kita beria-ria nak masuk syurga. Sedangkan kita tak bersyukur dengan Allah sebenar-benar syukur. Tapi kalau sepatutnya orang baca Nahl ni, dia akan lebih banyak beribadat pada Tuhan. Okey? Apa contoh 23 nikmat surah An-Nahl ni? Okey, 23 nikmat ni, dia sebenarnya bukan 23, dia lebih lagi. Tapi sebab dia gabung dalam ayat-ayat, maka kita letakkan 23. Nak tahu nikmat 23 tu apa? Okey, tengok di sini. Okey, nikmat pertama, kita kira ya. Okey, nikmat pertama ini adalah wahyu, ayat nombor 2. Lepas tu Allah cerita tentang nikmat langit dan bumi, ayat 3. Okey, penciptaan manusia, ayat 4. Allah cerita, Allah bagi nikmat binatang ternakan. Kalau sebut Al-An'am tu unta, lembu, kambing. Ayat 5 hingga 7. Tengok kan Allah menyebut tentang nikmat. Lepas tu ayat 8 Allah cerita tentang kuda, baral, keldai. Kena ingat ayat Quran ni turun pada orang Arab pada ketika tu, maka sesuailah sebut kuda, baral dan keldai. Okey, lepas tu Allah cerita pada nikmat lain apa? Nikmat akal manusia untuk beza baik dan buruk, ayat 9. Kalau kita tak belajar, tak baca terjemahan, kan asyik baca je, kita tak sempat nak khatam terjemahan ayat. Sampai bila-bila lah kita tak akan tahu ada nikmat akal dekat situ. Lepas tu kalau kita baca, dah berapa dah ni? Ada 3, 6 kan? Tengok. Apa lagi nikmat lain? Nikmat air yang turun dari langit, air hujan lah. Ayat 10 sampai 11. Lepas tu nikmat malam, nikmat siang, nikmat matahari, nikmat bulan dan nikmat bintang, ayat 12. Kalau kita pecahkan dekat ayat 12 ni, sebenarnya banyak nikmat kan? Malam nikmat lain, siang nikmat lain, matahari nikmat lain, bulan nikmat lain. Tapi kenapa kita letak dalam satu? Sebab ayat dia satu.
Macam ayat 12 ni dia letak 4 sekali nikmat dalam tu. Nikmat malam, siang, matahari, bulan dan bintang. Sebab tu kita letakkan dia pada nikmat nombor 8. Kan dekat sini. Saya tak tulis nombor ni, tu tahulah kena tulis nombor ni. Ni nikmat nombor 8. Tapi kalau kita pecahkan betul-betul lebih ni, bukan 8 saja ni kan. Malam lain, siang lain. Tapi sebab dia duduk pada satu ayat, okey. Lepas tu nikmat apa lagi? Allah Taala kata ayat 13 ni, Allah Taala kata apa saja yang kau dapat manfaat dekat muka bumi tu, itu semua nikmat aku, kata Tuhan. Ayat 13. Lepas tu ayat 14 nikmat lautan. Lepas tu ayat 15 ada 3 nikmat dalam ni. Allah ciptakan nikmat gunung ganang. Allah ciptakan nikmat adanya sungai-sungai. Allah ciptakan adanya nikmat jalan-jalan. Jalan ayat 15. Lepas tu ayat 16 Allah cerita nikmat tentang nak berjalan ni dia ada geografi dia. Dia ada panduan jalan tu, dan Allah cerita juga tentang nikmat bintang-bintang. Dia duduk pada ayat nombor 16. So dah berapa nikmat semua sekali? Kita dah jumpa 12 kan? Okay, kita dah jumpa 12. Sebab tadi 6, ni 6, 12. Lepas tu kita baca lagi. Allah cerita tentang nikmat air hujan, 65. Lepas tu nikmat haiwan yang boleh keluarkan susu, ayat 66. Lepas tu 67 Allah cerita tentang nikmat rezeki dari buah-buahan dan binatang ternakan. Ayat 68 nikmat madu yang dikeluarkan oleh lebah. Dan 69, ayat 69 Allah cerita nikmat hidup dan mati. Mati nikmat ke? Oh, ya, mati nikmat. Mati nikmat. Sebab kalau kita nak masuk syurga, nak dapat nikmat syurga, kena mati dulu. Selagi dunia ni tak binasa, tak adalah akhirat tu. Sedangkan kita nak syurga. Jadi nak syurga kena mati dulu. Rupanya mati pun nikmat. Iya, mati tu pun, dalam mati tu pun ada dapat nikmat. Kemudian nikmat pada harta benda, ayat 71. Ni dah berapa dah? Kalau campur dah 6 dah 18 kan? Okey, kita tengok ayat lain. Ayat 72 nikmat pasangan dan dapat nikmat zuriat. Lepas tu ayat 78 dapat nikmat panca indera yang paling utama, telinga, pendengaran, penglihatan dan hati. Lepas tu nikmat lain, nikmat graviti lah, nikmat macam mana angin. Allah Ta'ala, ini Allah buat contoh burung lah. Kan macam kita kan, kalau kita lawan arus angin, tentu kita tidak bergerak kan. Tapi kenapa kita boleh bergerak? Sedangkan angin tu kuat. Dia kaitan dengan burung yang terbang tak jatuh. Ayat 79. Lepas tu nikmat tempat tinggal, keperluan asas, ayat nombor 18. Dan ayat nombor 81, Allah cerita tentang nikmat ada tempat nak berteduh, ada tempat berlindung daripada panas. Dan Allah kata nikmat dapat pakaian. Ayat nombor 81. Okey, dah berapa nikmat semua sekali? Betul tak? 23, 18, kan? Campur 5, 20, 23 lah. Tapi sebenarnya bukan 23 kan? Kalau kita pecah ikut ayat ni sebenarnya banyak. Tapi sebab apa kita katakan dia 23? Sebab ayat tadi tu. Sebab Allah sebut satu nikmat tu dalam satu ayat. Tapi kalau kita keluarkan lagi kan, letakkan satu, ya Allah. Rasa memang kalau contoh kalaulah laluan syurga tu dikira dengan nikmat balas, rasanya semua orang tak layak masuk syurga. Betul tak? Kalaulah laluan ke syurga itu dengan membalas nikmat Tuhan, maksudnya kalaulah Allah tetapkan siapa nak masuk syurga, dia kena balas semua nikmat Tuhan. Rasanya kita takkan ada yang mampu untuk masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Nikmat telinga saja pun kita tak terbayar. Nikmat boleh melihat pun kita tak terbayar. Betul tak? Nikmat pakaian yang dalam almari tak berapa jenis baju. Tiap nak raya beli baju. Contoh, itu pun tak terbayar. Kan? Malas nak ibadat. Kan? Tapi masuk syurga ni sebab rahmat Allah kan? Dengan rahmat Allah kan? Kalaulah sekadar tukar dengan nikmat kita dengan nikmat Tuhan, ibadat kita memang tak mampu nak bayar. Tapi Suratul Nahli, surah yang apa? Kita pergi pada tujuan tadi tengok. Jangan lupa tujuan ni. Inilah tujuan Suratul Nahli. Jadi moga-moga kita semua dapat manfaat bagi sinopsis ringkas bagi juzuk yang ke-14. Kita dah habis surah apa? Suratul Hijr dengan Suratul Nahli. Jadi siapa yang baca Suratul Nahli lepas ni moga-moga ada penghayatan Ar-Ra'di. Sampai dekat Ar-Ra'di ni kita rasa macam takutnya bukan surah Al-Hijr kan, takutnya, gentarnya. Tapi ketika kita baca Suratul Nahli macam lembut je Allah kata.
Kan? Allah tak sebut azab pun dekat dalam ni kan banyak. Jadi kita rasa macam alamak, serba salah kan. Waktu kita baca dekat Al-Hijr tadi, perasaan kita, jiwa kita, alamak takutnya tak aku ni selamat ke tak selamat ni. Tapi waktu kita baca dekat An-Nahl ni kan, kita dah rasa semua nikmat ni kan. Kita rasa ya Allah, kita macam sedih pula kan. Jadi macam kita rasa macam lain pula. Sebab pendekatan membangkitkan tentang nikmat. Tapi hujungnya siapa? Hujungnya kepada apa? Nikmat wahyu dan nikmat lain. Jadi hujungnya kembali kepada mengesahkan Allah. Janganlah syirik Allah. Janganlah kita menduakan Allah. Janganlah kita buat perbuatan-perbuatan jatuh kepada syirik. Janganlah kita buat benda-benda yang ramalan. Jangan kita buat benda-benda khurafat. Janganlah kita buat benda-benda yang boleh jatuh syirik pada Allah. Jangan. Kalau kita buat, kita manusia yang tidak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah telah beri banyak nikmat. Jadi habislah suratul Nahli. Jadi habislah juzuk ke-14. Kita akan sambung untuk juzuk yang ke-15. InsyaAllah pada malam yang berikutnya. Juzuk yang ke-15. Juzuk 15, insyaAllah kita akan belajar surah Al-Isra' dan kita akan belajar tentang suratul Kahfi. Tuan-tuan, besok kita akan dapat Allah perjelaskan lagi tentang nikmat yang ada dalam suratul Nahli. Dalam suratul Nahli kan, surah Isra' Allah sebut ada satu nikmat yang besar dekat surah Al-Isra'. Nanti buka surah Al-Isra', baca, cuba cari. Dalam Isra' ni nikmat apa yang paling besar yang Allah beri kepada kita. Cari, kita akan sama-sama belajar esok malam. InsyaAllah pada malam yang berikutnya. Mohon Allah lapangkan urusan kita, lapangkan dada kita paling utama. Kalau tak lapang dada ni nak belajar pun malas. Tiap-tiap malam kena belajar mengadap gadget tu. Tapi kerana Allah, nak cari redha Allah, nak masuk syurga bukan senang, maka kita duduk pula pada bulan Ramadan, kita buat apa yang kita duduk sejam ni sebenarnya adalah termasuk dalam qiyamu Ramadan. Qiyam Ramadan bukan semata-mata solat, bukan semata-mata baca Quran, bukan semata zikir saja, tapi berbincang, membesarkan Allah, memahami kalam Allah. Itu pun sebenarnya termasuk dalam qiyamu Ramadan. Semoga kita ikhlas. Semoga usaha kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Sebab Nabi SAW bersabda, Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufra lahu ma taqaddama bidzambih. Sesiapa yang menghidupkan, dia buat qiyam Ramadan, dengan penuh iman, penuh mengharapkan ganjaran pahala, Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Moga-moga sepanjang pertemuan kita setiap malam, Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Dan Allah memberikan kita rahmat. Kita layak mendapat syafaat Al-Quran. Hidup kita berkat dengan Al-Quranul Karim. Saya berhenti di sini. Ada soalan ke nak tanya? Kejap. Ada yang tanya tentang nikmat akal. Ayat 9, dia tanya tentang nikmat akal. Sekejap. Ada yang bertanya tentang nikmat akal, ayat nombor 9 tadi. Okey. Ayat nombor 9, dia memang nikmat akal sebab ayat nombor 9 tu Allah telah memberi petunjuk ada jalan yang patut ikut, ada jalan yang tidak patut ikut. Jadi kalau akal yang waras, dia tahu jalan mana yang dia nak ikut. Itulah pada ayat nombor 9. Ayat nombor 9 sebenarnya dia cerita pasal jalan. Ada jalan yang lurus. Ada jalan yang terpesong. Tapi untuk membezakan jalan yang lurus dan jalan tidak lurus, iaitu Allah beri kita nikmat akal fikiran. Yang mana akal fikiran itu dia berpandukan kepada petunjuk. Sebab kita semua dapat hidayah. Semua orang dapat hidayah. Dia tahu beza jalan lurus mana, jalan bengkok mana, mana jalan bawa kepada syurga, mana jalan bawa ke neraka. Sebab tu kita disebutkan tentang nikmat akal. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa pada esok malam juzuk ke-15.
Nanti saya jawab tentang soalan fatara tu. Berbeza dengan khalaqa dengan ja'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.